Okey, hari ni kita nak tengok bab 7, okey, 7.2 gangguan kepada koordinasi badan. Okey, yang ni muka surat 152. Kalau ada soalan kau tak faham ke, buka mic tanyalah. Sebab kau tulis dekat chat tu, Ustazah tak boleh tengok. Okey, 7.2 gangguan kepada koordinasi badan. Okey, minggu lepas kita belajar pasal sistem endokrin manusia. Okey, sistem endokrin. Okey, kita ada kelenjar-kelenjar, 6 kelenjar yang kontrol ataupun mengawal fungsi badan. Okey, setiap kelenjar tu dia ada fungsi dia tersendiri dan dia ada hormon dalam tu. Okey, sepatutnya boleh ingat dah lah. Okey. Okey, gangguan kepada koordinasi badan. Okey, koordinasi badan boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor. Okey, salah satu faktornya ialah pengambilan dadah yang di luar kawalan. Okey, dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Okey, neuron ni adalah benda yang orang kata apa? Okey. Neuron ni adalah maklumat. Okey, maklumat dalam badan kita yang disampaikan ke otak. Lepas tu otak akan tafsir maklumat tu dan berlakunya tindak balas. Okey, dadah yang diambil tanpa kawalan bukan sahaja mengganggu koordinasi badan, malah akan menyebabkan ketagihan. Dadah apa? Drug. Okey. Okey, jenis dadah. Okey, yang pertama adalah penenang. Okey, nama dia, jenis dia penenang. Bukan contoh dia, jenis dia penenang. Okey, menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Okey, bila kita ambil dadah jenis penenang ni, okey, dia melambatkan maklumat sampai dekat otak. Okey. Pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Okey, jadi untuk penenang ni maksudnya dia dalam keadaan apa? Dia cemas, dia selalu orang kata apa? Takut. Okey, jadi dia kena ada ubat penenang. Tu maksud dia. Okey. Contoh ialah barbiturat dan juga alkohol. Okey, dia nak tenang kan? Ambil barbiturat dan juga alkohol. Alkohol tu apa? Contoh dia arak lah. Tapi jangan duk ambil lah. Ni kalau nak ambil tu atas orang kata apa? Nasihat doktor. Sebab tu dia kena ambil pada dos yang bergantung kepada dos. Maksudnya dos tu ambil dengan kawalan doktor. Okey. Okey, penenang. Okey, yang kedua adalah dadah jenis perangsang. Okey, mempercepat pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Okey, maksudnya perangsang ni lawan kepada penenang. Okey. Okey, hak penenang tadi tu dia tak mau bagi cemas. Okey, kalau perangsang ni dia nak bagi cepat. Okey. Pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Okey, dia rasa yakin lah. Okey, kalau tadi dia rasa macam lemah, dia tak bermayang. Kalau dia ambil dadah jenis perangsang ni, dia jadi orang kata apa? Hyperaktif. Okey, kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Contoh adalah amfetamina dan metafetamin. Metafetamin tu lah. Hak yang apa? Hak yang polis tu tangkap. Hak ni? Dadah jenis ni lah. Okey, metafetamin ni banyak yang orang edaran pengedar dadah. Yang ni lah, metafetamin ni adalah dadah jenis perangsang. Okey. Okey, yang ketiga adalah inhalant. Okey, bahan kimia yang boleh disedut melalui pernafasan. Okey, inhaler tu, okey, inhaler tu kita nak apa? Melegakan pernafasan. Betul tak? Orang hisap. Tu kan kalau orang ada asma tu kan. Tu dia adalah sejenis inhalant. Okey, inhaler tu alat. Inhalant tu ubat dia tu. Okey. Okey, menyebabkan halusinasi. Maksudnya kalau kata dia hidup inhalant tu, dia boleh orang jadi apa? Otak dia jadi macam tak betul lah orang kata kan. Jadi macam hayal macam tu. Okey, merosakkan otak, peparu dan ginjal. Ni maksudnya kalau ambil dalam orang kata apa? Dos yang berlebihan lah. Okey. Contoh ialah pelarut dan bahan gas. Nampak ada solvent ni. Thinner ni. Kadang-kadang thinner ni dia ada satu bau kan. Okay, bila kita hidu dalam jangka masa yang panjang, dia boleh menyebabkan sel-sel otak kita mati.
Okey. Jadi kalau sama juga ni macam gam, ada gam hak yang busuk kan, tak boleh hidu. Kadang-kadang orang hak yang nak start hisap dadah ni, dia pergi hidu gam dulu kan. Bukan gam yang kamu dekat kertas tu dok, yang tu tak ada bau. Okey, ni gam macam apa? Gam uhu kan, gam hak yang bau kuat-kuat tu kan. Dia ada bau yang kuat. Jadi bila dia hidu, dia rasa apa? Hayal. Lepas tu dia rasa macam lupa habis dah dunia. Sebab apa? Sebab sel otak dia sudah nak rosak, dia mengganggu sel otak. Okey. Okey, last sekali adalah halusinogen. Okey, mengubah laluan impuls di dalam otak. Okey, menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi, menjejaskan koordinasi otak, menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Ini. Kan? Okey, maksudnya halusinogen ni dia berhalusinasi, dia khayal. Okey, benda hak tak ada tu dia boleh fikir. Tu maksud dia. Sebab apa? Sebab impuls tu dah tak masuk ke otak, dia pergi tempat lain. Okey, maksudnya otak tak boleh tafsir apa yang dia nampak tu, dia nampak benda lain. Sebab apa? Sebab maklumat ataupun impuls tu tak sampai ke otak. Okey. Contoh ialah ketamin dan LSD, iaitu diethylamida acid lysergic. Okey. Okey, ini boleh tengok muka surat 153. Okey, jenis dadah ada 4, penenang, perangsang, inhaler dan halusinogen. Okey, halusinogen ni maksudnya halusinasi. Kalau inhaler tadi tu inhaler, ingat inhaler untuk orang asma. Okey. Perangsang ni dia untuk apa, macam nak daripada lemah dia nak jadi aktif. Okey, yang penenang tadi tu daripada aktif dia nak slow down. Okey, ada 4 jenis dadah lah. Okey, lepas tu kita nak tengok penyalahgunaan dadah. Okey, dadah ni dia sebenarnya bagus. Tapi bila kita guna dalam salah guna, dia jadi mudarat lah. Okey, kita tengok. Penyalahgunaan dadah menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami simptom penarikan jika tidak mengambil dadah. Okey, penarikan ni tariklah ataupun jadi sawan. Maksudnya bila dia dah ketagih, lepas tu dia tak dapat, dia akan tarik sawan lah. Okey, antara simptomnya termasuklah menggigil, loya, resah dan sedih kan. Bila kamu tengok mak drug kan. Bila dia tak dapat dadah, dia macam tu kan. Bisa tengok TV kan. Tengok TV lah, tengok YouTube apa semua tahu kan. Bila dia tak dapat, dia dah ketagih tapi tak dapat, dia macam tu lah. Okey, dia jadi nak tarik, jadi sawan. Okey. Okey, yang ni kesan penyalahgunaan dadah. Okey, dadah. Kesan dia. Okey, kesan dia terhadap sistem saraf. Okey, sistem saraf dia akan melambatkan degupan jantung, kadar pernafasan dan juga tekanan darah. Okey, apa jadi kat sini bila lambat? Lambat bergerak balas, sadar rangsangan, mengantuk dan koordinasi otak yang lemah. Okey, lepas tu kalau dadah ni juga dia boleh merangsang, okey, merangsang sistem saraf menyebabkan kadar degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah jadi tinggi. So, kita akan lebih bertenaga, aktif, perasaan tidak menentu dan ganas. Okey, kalau dadah ni dia boleh menyebabkan sistem saraf melalui gangguan persepsi, halusinasi dan juga ilusi. Maksudnya dia cerita baliklah jenis-jenis dadah tadi kan. Okey. Okey, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Okey, yang pertama dia menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Okey, badan akan mengalami gangguan koordinasi, terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. Okey, sebab kelenjar pituitari ni dia yang mengawal semua hormon dalam badan. Okey, perkembangan seks sekunder akan terbantuk jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Gejala ketidakseimbangan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental, penghidap seperti badan terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus, murung dan kurang daya ingatan. Okey, jadi ketidakseimbangan hormon ni maksudnya yang paling main dia adalah dia akan kacau kepada kelenjar pituitari. Bila kelenjar pituitari rosak, maka setiap fungsi badan kita tu akan jadi tak normal. Okey. Okey, keseimbangan hormon ni nampak tak? Dia jadi terbantut kan? Okey. Yang ni kurus sangat. Yang ni apa?
pening kepala. Okey, apa orang kata apa? Tak boleh berfikir secara waras. Yang ni kemurungan kan. Duduk seorang-seorang kat situ. Okey, kesan yang kedua adalah pertuturan tidak jelas. Okey, mengambil alkohol akan menyebabkan kesan buruk kepada bahagian cerebrum dalam otak. Cerebrum ialah bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Okey, menyebabkan mereka minum alkohol secara berlebihan akan mengalami pertuturan tidak jelas dan meraca kan. Lepas tu minum-minum alkohol tu kan. Jadi macam apa? Macam orang tak larat kan. Dia cakap pun macam ni jalan pun terhuyung hayang kan. Padahal dia kata apa zakuan kan. Macam itulah kan. Maksudnya orang tu lain dia pergi kata lain. Tak boleh lah. Okey, dia menyebabkan pertuturan tidak jelas sebab dia ganggu cerebrum. Okey, cerebrum dekat bahagian otak. Okey, pertuturan tak jelas. Okey. Okey, yang ketiga, tindakan refleks yang lambat. Okey, tindakan refleks ni maksudnya bila kita contoh tindakan refleks adalah bila kita pegang ceret panas, terkena ceret panas, apa kita buat? Kita angkat tangan. Tu tindakan refleks. Maksudnya kita tak fikir dulu. Maksudnya bila kita kena panasnya tak apalah letak dulu. Tu tindakan terkawal tau. Okey, kalau tindakan refleks bila kamu kena je benda panas terus kamu angkat tangan. Tu tindakan refleks tanpa melalui otak. Okey, tindakan refleks ni kita kata tindakan yang cepat. Okey, tindak balas yang cepat. Okey, bahan kimia psikoaktif di dalam dadah dan etanol di dalam alkohol akan melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Bahan kimia ini akan berada di antara neuron eferen dan interneuron. Okey, yang ni dulu waktu dua ni, okey, dua-dua ni kamu sebenarnya waktu KBSM, okey, silibus yang tahun lepas kita belajar tau neuron apa semua, tapi tahun ni tak belajar okey, yang KSSM ni kamu tak belajar. Okey, pergerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Sebab itulah tindakan kita akan jadi lambat. Okey, dapat diperhatikan pada penyakit dadah dan mereka yang minum minuman beralkohol berlebihan. Okey. Ni. Okey, yang ni adalah neuron. Okey, neuron nampak dia macam orang kata apa? Duduk dekat-dekat. Ni orang kata peralihan impuls. Okey, ni. Antara satu neuron dengan satu neuron. Okey. Okey, last sekali hilang keseimbangan. Okey, pengambilan dadah dan minuman beralkohol akan menyebabkan koordinasi otak lemah dan mengakibatkan cara berjalan tidak betul, terhuyung hayang dan hilang keseimbangan badan. Okey, maksudnya kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol ni, kamu ingat orang yang ambil dadah dan juga minum arak kan, apa jadi? Dia cakap pun pertuturan tak jelas. Okey, lepas tu tindakan refleks yang lambat. Kalau kita tampak dia pun dia macam dia tak rasa apa. Sebab apa? Sebab impuls tu tak sampai dekat otak, dia lambat sampai. Okey, lepas tu mestilah dia jalan terhuyung hayang betul. Okey, dan kesan jangka masa panjang ketidakseimbangan hormon. Okey, dah ada 4 kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Okey, yang ni kalau yang tadi kepada koordinasi badan dekat dalam badan. Okey, yang ni kepada kesihatan fizikal dan mental. Okey, cirrhosis hati. Ni hati nah. Okey, hati. Pengambilan minuman beralkohol yang berterusan, okey, jika diambil dalam jumlah yang banyak dan penyalahgunaan dadah boleh memberikan kesan toksik kepada hati dan menyebabkan cirrhosis hati. Okey, cirrhosis hati ni ialah keadaan hati mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Okey, kita bayangkan hati ayam tu. Okey, hati ayam lah paling senang. Hati ayam dengan hati kita sama je bentuk dia. Cuma saiz yang berbeza sebab ayam kecil, kita besar. Okey, jadi kat hati ayam tu kalau kita pegang dia lembek-lembek kan. Maksudnya dia lembek-lembek, lepas tu dia tak jadi macam ni, dia warna merah elok kan. Yang ni cirrhosis hati. Maksudnya hati tu dia nak rosak dah. Okey. Parut ini akan merebak secara perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Okey. Ni kalau hati yang sihat. Ni hati sihat, dia apa? Licin. Lepas tu dia warna merah kan. Okey, kalau cirrhosis hati dia nak macam kuning-kuning sikit, macam orange sikit kan. Lepas tu dia macam berkedut-kedut. Okey.
Okey. Okey, seterusnya ulcer perut. Okey, alkohol boleh menyebabkan ulcer perut. Okey, sebab alkohol ni dia rasa masam. Okey, bila masam dia sangat berasid. Okey, dekat dalam perut kita memang dah ada asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik tu memang asid yang kuat. So, bila perut kita dah berasid, okey, lepas tu minum lagi arak yang sangat berasid, maka menyebabkan ulcer perut. Tak ulcer macam ulcer yang jadi dekat bibir kamu tu lah kan. Apa kata apa? Telaga buruk kamu depok tak kan. Jadi bila dia macam itulah lebih kurang dia jadi dekat perut kita. Okey. Ulcer perut atau ulcer peptik merupakan satu keadaan selaput di dalam perut mengalami luka. Okey, kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa yang akan mengakibatkan iritasi dan radang pada selaput di dalam perut. Macam tadi lah saya ceritakan, alkohol ni dia sejenis asid sebab dia berasa masam kan. Okey, so bila asid campur dengan asid lagi, maka perut tu akan menjadi lebih berasid. Okey, pesakit akan mengadu pedih atau sakit di kawasan ulu hati, berasa kemul perut, loya dan muntah. Okey, pesakit ulcer perut juga boleh mengalami gejala yang lebih serius seperti muntah darah dan najis berwarna hitam. Okey, dia punya simptom tu okey, lebih kurang macam gastrik lah. Tapi kan jangan kata orang gastrik tu minum arak banyak. Tak. Okey, dia sebab dia sama je punca dia sebab asid banyak dalam perut. Sebab orang yang gastrik ni dia lambat makan kan. Okey, so bila lambat makan pun bila kandungan asid klorik, hidroklorik dalam perut tu banyak, maka menyebabkan keadaan berasid yang tinggi dalam badan. Sebab itulah dia rasa macam inilah, rasa sakit ulu hati, berasa kemul perut, loya dan muntah. Okey. Okey, inilah. Ni stomach ulcer. Okey, duduk dekat bahagian perut tu. Okey. Pasal ada gastrik pula. Okey. Pelakuan ganas. Okey, pelakuan ganas. Pengambilan dadah seperti amfetamina akan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Okey, pengguna menjadi lebih aktif, tidak dapat tidur, bersikap ganas dan agresif. Okey, seseorang yang minum alkohol secara berlebihan akan mabuk dan hilang kewarasan fikiran. Okey, mereka akan berkelakuan seperti orang gila, ketawa berseorangan, bertindak dengan kawalan dan boleh menjadi ganas. Okey, habis ni Tapi bantai bini dia pula kan. Bertumbuk orang. Okey, lepas tu last sekali adalah halusinasi. Okey, dadah seperti ganja mengganggu fungsi otak. Okey, dadah ini akan mengubah persepsi seseorang pengguna. Okey, dia akan menyebabkan halusinasi, paranoid atau perasaan syak bersangka dan takut terhadap orang lain. Halusinasi juga mungkin menyebabkan kelakuan seperti agresif terhadap orang lain. Okey, so setiap perkataan yang saya sebut ni semua bisa dengar kan? Okey, nampak tak halusinasi? Dia ni dia seorang betul dia nampak bayang dia macam nak makan dia. Tak boleh lah. Sebab tu dia jadi macam fungsi otak tu jadi tak betul dah. Okey, sebabkan halusinasi lah. Okey. Okey, sana kita pergi sikit lagi. Okey, sikit lagi 7.3 minda yang sihat. Okey, individu yang mempunyai minda yang sihat mempunyai ciri berikut. Okey, cuba cek balik ada tak? 4, 8, 10 ni kat kamu. Boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar. Maksudnya buat keputusan yang betul lah. Mampu mengesah rangsangan dan bergerak balas dengan sewajarnya. Maksudnya kalau kata mak kamu cubit kamu rasa sakit. Itu maksudnya minda kamu sihat lah. Okey, boleh mengingati peristiwa silam yang sedih dan gembira. Waktu kecil-kecil dulu main tak hujan. Macam tu. Okey, kalau tak ingat tu something wrong lah. Okey, sanggup menerima cabaran. Macam mana kita nak handle cabaran. Okey, bebas daripada pransaka. Maksudnya kita tak berdendam dengan orang kan. Okey, hidup tenteram dan mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan, bertanggungjawab, mampu memisahkan antara yang betul dengan yang salah, berfikiran terbuka dan tidak emosional dan mampu menakur. Menakur ni maksudnya membuat keputusan lah ataupun menimbang keputusan. Okey, seterusnya kita nak tengok faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Okey, yang ni muka surat 159. Okey, apa yang menyebabkan kesihatan minda ni terganggu? Okey, pengambilan minuman beralkohol secara berlebihan,
ketidakseimbangan hormon semasa haid atau sindrom prahaid dan juga selepas putus haid. Okey, yang ni orang perempuan fahamlah. Sebelum haid itu apa dia rasa, selepas haid itu pun apa rasa. Kalau menopause pun macam mana. Terus tanya mak kamu. Kalau yang lelaki tu terus tanya mak kamu. Mak, kalau menopause rasa macam mana? Terus tanya. Okey, tekanan mental menyebabkan kesihatan minda juga terganggu. Okey, penuaan, faktor penuaan. Okey, penyalahgunaan dada, pencederaan pada bahagian otak akibat jangkitan mikroorganisma, patogen, kemalangan atau tumor. Okey. Okey, yang ni okey, yang tadi tu muka surat 159, okey, ada dia punya penerangan dia. Saya tak mau baca sendiri. Okey, lepas tu yang ni kepentingan mempunyai minda yang sihat. Apa kepentingan terhadap keluarga, kat tempat kerja, kepada negara dan juga masyarakat. Okey, kamu kat sini, kalau keadaan sekarang ni kat sinilah keluarga dan juga masyarakat. Minda sihat, apa yang kita boleh sumbangkan kepada keluarga, dapat membina keluarga bahagia, membuat keputusan yang bijak, menjadi teladan dalam keluarga supaya diikuti oleh ahli keluarga. Maksudnya yang ni bila kamu rajin belajar, ajar Al-Quran, bagi contoh teladan dekat adik-adik ataupun adik-adik yang lain kan. Okey, kalau masyarakat pula belajar menangani kritikan dengan baik. Sekarang ni orang rajin viral lah macam-macam kan. Apa kita punya tindakan kita terhadap sesuatu isu tu kan. Boleh berperanan sebagai kawan untuk bertukar-tukar fikiran dekat masyarakat kita kan. Kadang-kadang bersembang kawan tu kita boleh berkongsi pendapat. Membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Pada waktu ni ramai orang susah kan. Apa sumbangan kita kepada masyarakat. Okey, habis. The end. So, hari ni hari ni yang orang kata point dia kita belajar tu adalah jenis-jenis dadah tu kan ada 4 kan. Okey, jenis dadah tu ada 4, inhalant, penenang, perangsang dan juga halusinogen. Itu jenis dadah. Okey, lepas tu apa jadi kalau dadah tu mengganggu kita punya koordinasi badan, ketidakseimbangan hormon, pertuturan tak jelas, tindakan refleks yang lambat dan juga hilang keseimbangan. Okey, kalau dari segi kesihatan fizikal dan mental, okey, sirosis hati, ulcer perut, perlakuan ganas dan juga halusinasi. Okey, lepas tu faktor yang mempengaruhi kesihatan minda tadilah pengambilan dadah ke, alkohol ke. Okey. Lepas tu apa efek kepada masyarakat, keluarga, tempat kerja dan juga negara kalau kita mempunyai minda yang sihat. Okey. Okey, buka aktiviti muka surat 44. Okey, raja di bawah soalan nombor 3 nah. Raja di bawah menunjukkan jenis dadah dan contohnya. Okey, jenis dadah ketamin, amfetamin dan juga barbiturat. Okey, nyatakan jenis dadah bagi K dan L. K tu ketamin. Okey, dia jenis apa? Apa dia? Halusinogen. Okey, halusinogen. K tu adalah halusinogen. Okey, L, amfetamin. Ya, perangsang. Okey, stimulan. Okey, perangsang. Soalan B, nyatakan satu kesan penyalahgunaan dadah jenis K. Apa dia punya kesan penyalahgunaan dia? Ni. Kan saya tunjuk dah dekat slide ni. Menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Ni, kat sini ni nampak kan? Menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Boleh juga menjejaskan koordinasi otot, okey, menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi, boleh. Okey, antara tiga ni lah. Okey, antara tiga ni. 1, 2, 3. Okey.
Nyatakan satu fungsi dadah M. Barbiturate tu dadah jenis apa? Penenang. Okey, apa dia punya fungsi dia? Ha. Yes, melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Okey, boleh tengok dekat slide ni lah. Saya tunjuk ni melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Okey, D. Berikan satu contoh lain bagi dadah L. Apa contoh selain daripada amfetamin? Apa contoh apa contoh lain selain daripada amfetamin? Adalah metafetamin. Okey. Okey, soalan E. Tandakan right bagi jenis ubat yang digunakan oleh seseorang untuk menahan sakit dan kecederaan. Amfetamina dia mempercepatkan kan? Dia perangsang. Morfin. Okey, morfin tu adalah ubat tahan sakit lah, ubat tahan sakit yang paling kuat. Okey, paling kuat. Okey, soalan 4A. Seseorang yang ketagihan dadah akan mengalami simptom penarikan jika tidak mengambil dadah. Berikan 4 simptom penarikan itu dan berikan 4 faktor penyalahgunaan dadah. Okey, so sana. Okey, bila dapat soalan macam ni, bila dapat soalan macam ni, dia kata 4 simptom penarikan dan 4 faktor penyalahgunaan dadah. Okey, jadi simptom penarikan tu apa dia? Apa simptom dia? Kalau dia tak ambil darah. Darah pula. Dadah. Okey, apa simptom dia? Okey. Lagi? Dia nak 4. Menggigil. Loya, resah dan sedih. Okey. Menggigil, loya, resah dan sedih. Okey. Kamu nampak kat situ dia 4 markah kan? Okey, dia 4 markah. Okey, dia 4 markah. Jadi, 2 markah untuk simptom penarikan dan 2 markah untuk faktor penyalahgunaan dadah. Okey, so maksudnya bila kamu tulis 4 simptom tu baru dapat 2 markah. Okey, menggigil, loya, resah dan sedih. Okey. Okey, lepas tu 4 faktor penyalahgunaan dadah. Okey, apa yang menyebabkan dia nak ambil dadah? Itu maksud dia. Apa yang menyebabkan dia nak ambil dadah? Okey, pengaruh raka sebaya. Lagi? Okey, lagi? Okey. Ya. Okey. Ambil jawapan kat mana? Alifah? Ambil jawapan kat mana? Okey. Sebab saya tak jumpa jawapan. Okey. Muka surat 154. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan dadah. Okey, sifat ingin tahu, pengaruh raka sebaya, mencari keseronokan. Okey, lepas tu ingin mengatasi kesedihan atau melupakan masalah. Ayat yang bawah tu. Okey, dia 4. Ada 4 lah. Okey, so 2 markah, 4 markah. Okey, soalan B. Raja di bawah menunjukkan keadaan seseorang yang ketagihan alkohol. Individu itu telah meminum alkohol secara berlebihan sejak 2 tahun yang lalu. Nampak tu? Kan, muka pun kita tengok je tak mau kan? Okey.
Pada pendapat anda, apakah kesan meminum alkohol secara berlebihan kepada kesihatan fizikal dan kesihatan minda? Jawapan anda berdasarkan aspek berikut. Okey. Yang pertama, kenal pasti masalah. Apa masalah dia? Ambil balik dekat soalan. Apa dia? Okey, dan menyebabkan ketagihan. Okey, individu itu telah meminum alkohol secara berlebihan sejak 2 tahun yang lalu dan menyebabkan ketagihan alkohol. Okey. Okey, penjelasan masalah. Okey, jadi tadi dekat masalah tadi kamu kata dia tu minum alkohol 2 tahun yang lalu. Okey, dia memang selalu minum dan dia menyebabkan ketagihan. Okey, lepas tu apa yang kamu nak jelaskan daripada masalah tu? Apa kesan dia? Penjelasan masalah ni kamu cerita kesan dia. Okey? Apa dia? Ambil balik dekat soalan tu. Okey? Jadi pengambilan alkohol secara berlebihan menyebabkan seseorang itu tidak dapat berfikir dengan waras. Okey, pengambilan alkohol secara berlebihan menyebabkan seseorang itu tidak dapat berfikir dengan waras. Okey, tidak dapat berfikir dengan waras. Okey, dan menyebabkan kesan buruk kepada, ni saya tulis kepada kesihatan fizikal dan saya tulis tak betul dah. Kesihatan fizikal dan mental. Okey? Okey, ni penjelasan masalah dia. Okey, pengambilan saya tulis ayat bagi ni bagi penuh Okey. Pengambilan alkohol secara berlebihan menyebabkan seseorang itu tidak dapat berfikir dengan waras dan menyebabkan kesan buruk kepada kesihatan fizikal dan mental. Okey, nombor 3. Nyatakan 4 kesan penggunaan alkohol secara berlebihan kepada kesihatan fizikal dan kesihatan minda. Okey, 4 kesan dia apa? Apa 4 kesan dia? Okey. Okey, lagi? Ya. Okey, ulcer perut, sirosis hati. Lagi 2 apa, Alifah? Kelakuan ganas. Halusinasi. Okey. Walaupun kamu tengok 2 markah kat situ, dia suruh bagi 4 jawapan kan? Maksudnya kamu kena tulis 4 lah. Walaupun dia 2 markah. Baru dapat markah penuh. Okey. And then, last sekali, terangkan 2 cara bagi menangani masalah itu. Mengamalkan cara hidup sihat. Mengamalkan cara hidup sihat melalui pemakanan yang sihat dan seimbang. Sihat dan seimbang. Okey, yang kedua apa dia? Cepat. Apa yang kita boleh tolong orang tu? Okey, dia mesti orang kata apa? Hati dia kena kental lah kan? Okey. Okey. Meletakkan sasaran
untuk tidak meminum alkohol. Okey, siap soalan bahagian C. Okey, jadi kalau kamu tengok soalan bahagian C ni, kalau soalan macam ni, okey, selalunya dia soalan 12 ataupun 13. Okey, soalan 12 ataupun 13. Soalan sebelah tu eksperimen. Okey, sama ada soalan sebelah ataupun 12 yang kamu boleh pilih tu. Okey? Okey, jadi kita dah habis dah. Okey, bab 7 ni. Okey, bab 7 dah habis dah.